Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Koresponden TVS membawakan kepada anda laporan semasa dari Indonesia dan Singapura. Seperti biasa bersama dengan kita Koresponden TVS dari Jakarta, Indonesia, Encik Syukri. Apa khabar? Ya, khabar baik Syirah. Syirah apa khabar? Alhamdulillah sihat. Encik Syukri, ni kita ada menerima laporan mengenai kejadian kebakaran sebuah penjara di Tangerang, Indonesia pada 8 September lepas yang berlaku pada jam 1.45 pagi. Ini telah mengorbankan lebih 40 banduan dan beberapa lagi lah dilaporkan cedera. Dan setakat laporan yang kita terima, katanya penjara tersebut telah melebihi kapasiti untuk menempatkan banduan yang ada. Ini yang kita nak tahu lebih lanjutlah daripada Encik Syukri. Mungkin butiran mengenai punca kebakaran, berapa orang ke semua mangsa yang terlibat dan sebagainya. Silakan Encik Syukri. Ya Syirah, setakat ini disahkan 44 terkorban. 41 terkorban pada hari kejadian dan 3 lagi ketika dirawat di hospital dalam kejadian kebakaran di sebuah penjara di Tangerang di Provinsi Banten di Jawa Timur, Indonesia, tidak jauh dari Jakarta. Setakat ini punca kebakaran dipercayai akibat litar pintas, namun pihak berkuasa Indonesia masih melakukan siasatan bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian. Blok C kelas 1 itu menempatkan 1,122 banduan yang telah menjalani hukuman akibat kesalahan berkaitan penyalahgunaan dadah dan juga ada yang melibatkan kes jenayah lain. Seperti dinyatakan Ketua Bahagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Rika Aprianti, penjara di Tangerang di Jawa Timur yang terbakar itu menempatkan jumlah banduan melebihi kapasiti sehingga 250%, 4 kali ganda. Berdasarkan data yang dikeluarkan, penjara itu menempatkan 2,072 banduan yang sepatutnya hanya menempatkan 600 banduan. Berdasarkan keterangan daripada pemerintah Indonesia, usaha untuk membangunkan semula penjara berkenaan telah diusahakan 17 tahun lepas, tapi masih lagi ada kekangan tertentu. Ya Syirah. 250% memanglah terlebih sudah tu Encik Syukri. Ya, 4 kali ganda. Ya, 4 kali ganda. Apa-apa pun bagi pihak TVS, salam takziah diucapkan kepada Indonesia dan kepada seluruh keluarga yang kehilanganlah. Dan seterusnya Encik Syukri berkenaan COVID-19 di Indonesia, sejak seminggu lepas sebelum ini kita telah menyaksikan penurunan kes positif COVID-19 di Indonesia, iaitu di bawah angka 7,000 kes sehari kalau nak dibandingkan dengan 50,000 kes sehari sebelum ini. Boleh Encik Syukri laporkan yang lebih terperinci mengenai perkembangan ini? Ya Syirah, nampaknya ketika ini kes positif harian di Malaysia lebih tinggi berbanding Indonesia. Setakat data terkini Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia, kes positif COVID-19 keseluruhan kini lebih 4.1 juta. Yang sembuh 3.37 juta, yang masih dirawat lebih 172,000. Sehingga kini lebih 69 juta telah menerima vaksin pertama COVID-19, lebih 39 juta telah menerima vaksin kedua dan lebih 730,000 telah menerima vaksin yang ketiga. Ya Syirah. Bagaimana pula dengan pelaksanaan pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM, kalau sebelum ni pelaksanaannya masih dikuatkuasakan sehingga 13 September ini? Ya Syirah, COVID-19 ni sepertinya belum ada noktah. Ada yang berpendapat mungkin sudah tiba masanya kita tidak perlu berkurung lagi. Kita perlu belajar untuk hidup bersama COVID, mematuhi protokol kesihatan dalam menggerakkan aktiviti sosio-ekonomi. Sudah hampir 2 tahun pandemik ini telah memberi banyak kesan kepada semua pihak. Apa yang penting, yang belum dijangkiti menjaga diri agar tidak dijangkiti, yang dijangkiti menjaga diri supaya tidak menularkan kepada orang lain. Di Indonesia, ketika kes meningkat mendadak melebihi 50,000 kes sehari, pemerintah Indonesia mengetatkan pelaksanaan pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM. Saya melihat apa yang penting ialah mendidik masyarakat, educate people, mematuhi protokol kesihatan. Bagaimana untuk menjaga diri dari dijangkiti. Beberapa peraturan yang dikuatkuasakan di sini saya lihat memberi kesan kepada penurunan kes. Merentas provinsi atau negeri misalnya, bukan meminta kebenaran polis tapi melakukan swab test atau antigen test. Disahkan negatif, silakan merentas negeri. Pihak polis hanya memeriksa hasil keputusan swab test atau antigen test, bukan mengeluarkan surat kebenaran merentas negeri. Memasuki tempat tumpuan ramai seperti pusat-pusat membeli belah misalnya, memasuki kedai makan atau restoran atau ke tempat-tempat pelancongan yang telah dibenarkan beroperasi misalnya, perlu memiliki sijil vaksin atau telah divaksin.
dan setiap individu yang memasuki pusat membelah misalnya perlu mendaftar aplikasi Peduli Lindungi seperti aplikasi MySejahtera. Saya kira peraturan-peraturan yang dikuatkuasakan selain pematuhan kepada protokol kesihatan, pemakaian pelitup muka dan hidung, menjaga kebersihan tangan, memberi kesan kepada penurunan kes COVID-19 di Indonesia. Ya, Syirah. Itulah pentingnya untuk setiap individu untuk mendapatkan vaksin COVID-19 dan pentingnya juga untuk kita sama-sama mematuhi protokol kesihatan bagi mencegah penularan COVID-19. Terima kasih Encik Syukri untuk laporan hari ini. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Koresponden TVS. Bertemu kembali dalam Koresponden TVS, di mana kali ini saya bersama dengan Puan Masita, koresponden dari Singapura. Apa khabar Puan? Ni kita nak tanya khabar Singapura juga berkenaan dengan suntikan tambahan COVID-19. Kabarnya Singapura sudah pun membuat keputusan berkaitan suntikan tambahan COVID-19. Bagaimana pelaksanaannya Puan? Adakah ia diberikan kepada kumpulan-kumpulan tertentu ataupun kepada semua penduduk di Republik Singapura? Ya betul Syirah, saya telah membuat perkongsian ini sebelum ini 2 minggu lalu rasanya. Singapura sedang beralih ke fasa seterusnya, fasa endemik. Maka program vaksinasi nasional akan memulakan program suntikan tambahan atau booster ini pada bulan ini, tetapi hanya kepada 2 sub kelompok yang dikenal pasti. Ia membabitkan kelompok termokompromi sederhana dan individu yang berumur 60 tahun ke atas serta penghuni pusat jagaan warga emas. Ini dengan atas nasihat Jawatankuasa Pakar mengenai vaksinasi COVID-19 lah yang telah mengkaji strategi untuk mencapai perlindungan terhadap COVID-19 melalui vaksinasi. Terutama dalam keadaan varian yang mudah berjangkit yang muncul di seluruh dunia lah. Menurut Kementerian Kesihatan Singapura, dengan varian Delta yang lebih mudah berjangkit ini, tidak mungkin negara dapat mencapai perlindungan kelompok tanpa kadar vaksinasi penduduk yang sangat tinggi melebihi 90%. Untuk pengetahuan, kumpulan pertama, warga emas berusia 60 tahun ke atas yang telah lengkap dos kedua sekitar Mac tahun ini akan layak mendapat dos ketiga dalam bulan ini juga. Dan Malaysia telah melancarkan laman web baru dikenali COVID Now yang boleh dilayari mulai jam 6 petang pada 9 September. Dan kewujudan laman web itu seiring dengan hasrat negara untuk lebih telus dalam perkongsian maklumat. Bagaimana dengan Singapura? Adakah mereka juga mempunyai kaedah tersebut ataupun kaedah tertentu dalam berkongsi maklumat berkaitan COVID-19? Ya, secara kebetulan pula Singapura juga telah menyimak cara mereka melaporkan jumlah kes di sini kerana mereka menyatakan mereka sudah berada di satu peringkat yang amat berbeza lah dalam perjuangan melawan COVID-19. Kini mereka menumpukan pada kes yang dimasukkan ke hospital dan menyediakan lebih banyak maklumat tentang kluster besar yang baru muncul. Kali terakhir sebenarnya mereka telah mengubah cara pelaporan ini. Kali pertama adalah pada Jun lalu. Perincian mengenai setiap kali ini, perincian setiap kes jangkitan sejak pandemik bermula tahun lalu diganti dengan lebih banyak maklumat tentang trend utama, kemajuan vaksinasi serta individu yang dalam keadaan tenat. Dan juga mereka akan mengemas kini tentang keadaan COVID-19 di Singapura sekali berbanding 2 kali sehari sebelum ini. Kementerian Kesihatan juga berkata kadar vaksinasi sedang mendata ketika ini. Sehubungan itu mereka tidak lagi membentangkan laporan terperinci mengenai proses vaksinasi setiap hari. Ia juga tidak lagi menyediakan maklumat tentang kes link atau unlink kerana ini tidak lagi relevan seperti sebelumnya memandangkan strategi sedia ada untuk mereka hidup bersama COVID-19. Namun mereka akan terus mengawasilah dengan teliti jumlah pesakit dengan penyakit yang teruk yang dimasukkan hospital serta mereka di bawah jagaan rapi bagi memastikan hospital negara ini tidak dibebani lah.
Itu kemaskini mereka setakat 9 September, Syirah. Ya Puan. Seterusnya kita ingin tahu pendirian Singapura terhadap ivermectin yang dikatakan kononnya boleh merawat pesakit COVID-19 dan berita penjualan haram pil itu dikesan sejak bermula pandemik itu di Malaysia malah semakin berluasa pula walaupun pelbagai pihak menyeru agar aktiviti ini dihentikan kerana kesannya terhadap kesihatan masyarakat. Bagaimana menurut Singapura? Saya memetik penguasa sains kesihatan Singapura lah. Menurutnya ia bukan sejenis ubat anti vaksin dan tidak diluluskan di Republik ini bagi penggunaan untuk mencegah atau merawat COVID-19. Pihak berkuasa di Singapura memandang serius terhadap mereka terlibat dalam penjualan serta pembekalan ubat-ubat termasuk ivermectin ini. Jika didapati bersalah menjual secara harap ubat-ubatan ini, mereka boleh didenda sehingga 50,000 dolar Singapura, Syirah, atau dipenjara sehingga 2 tahun di bawah Akta Produk Kesihatan. Ivermectin ini dikatakan untuk merawat dan boleh memberi kesan sampingan seperti muntah, diarrhea, sakit perut, pening kepala, sawan, kekeliruan, tekanan darah, jatuh mendadak, ruam kulit teruk dan mungkin perlu dimasukkan ke hospital kerana terdapat kesan kepada hati manusia lah. Ya, Syirah, itu pendirian Singapura berkaitan ivermectin. Jadi kesimpulannya ivermectin ni belum lagi diluluskan penggunaannya di Singapura dan kita menyeru kepada orang awam untuk tidak mengambil ivermectin ni untuk kegunaan kendiri, apatah lagi untuk menjual ubat-ubatan ini secara haram. Betul. Terima kasih Puan Masita untuk perkongsian hari ini. Jaga diri di Singapura. Sama-sama juga Syirah dan tim TVS. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk perhatian anda. Saya Syirah Abang Mansur untuk koresponden TVS Jaga Diri Malaysia.